saya akan sebut dalam bahasa Inggeris lah. Okay. Alright. Sebelum tu kita lihat dahulu proforma apa expectation awak untuk kursus ni. Proforma saya ni. Okay. Dan saya dimaklumkan awak semua berada di kampus dan insyaAllah kita akan mulakan di lab lah ya. Kalau kata minggu hadapan atau minggu berikutnya kita tengok macam mana SOP lab beri kepada kita. Okay, sebab awak 30 orang, saya ingatkan nak buat dalam satu lab sahaja, satu makmal So kita senang nak buat practical, senang programming. Kalau kata kita ada kekangan, kita akan buat secara online begini. Okay, saya akan maklumkan dalam WhatsApp. Please alert dengan WhatsApp dan juga My Guru. Okay, saya akan bagi announcement melalui My Guru ataupun sebarang video yang saya record, saya akan upload di My Guru. Okay, kalau anda ada sebarang maklumat ataupun sebarang info nak beri saya, nak beritahu kepada saya, sila WhatsApp kepada saya. And don't expect lah saya akan reply cepat lah. Sometimes saya akan reply cepat kalau saya ada kerja. Kalau saya ada kerja, saya akan reply. But I will reply. Okay, and please take note pertama yang tentang subjek ini ialah about your attendance. Okay, awak punya komitmen dalam kelas lah. So I don't have to remind because you dah sebelum ni dah semester kedua pun. Okay, so you are university punya student university. So I don't have to remind lah masa sekolah ke apa. No, I don't want that. Saya takkan bising, saya takkan kejar awak. Okay, awak kena kejar saya. Okay, so saya takkan, cuma saya akan alert lah siapa yang datang kelas, tak datang kelas. Okay, and then kalau you datang kelas macam biasa, amaran lisan yang pertama. Kemudian kalau kata you tak datang 2 atau 3 kelas, saya akan keluarkan surat peringatan lah. Okay, so please be your own responsible about your class, about your study. Okay, saya takkan, saya takkan chasing you lah. Okay, so it takes some time, it's your own responsibility. Alright. Okay, so that one is the first one. The second one is about your programming, about this class. Okay, saya ada letak dalam WhatsApp. Okay, yang awak perlu install ataupun download NetBeans. Okay, kita akan gunakan dua antara muka. Kita akan gunakan command prompt as a compiler dan juga IDE software as a compiler lah. Okay, tapi saya comfortable dengan command prompt. Tapi saya nak ajar awak juga because you are a student awak adalah student computer science kan? Betul tak? Tengok sikit. Betul, betul. A2813 ni computer science kan? Ya, betul. Betul. Okay, so you are as a programmer. Okay, I will treat you as a programmer. Okay, saya akan anggap awak akan keluar ataupun awak sekarang ialah programmer. Even though you are not a pro programmer lagi, so saya akan bagikan assignment ataupun latihan to polish you punya skill lah. Okay, assignment untuk kelas saya, untuk amalan saya, selalunya saya akan bagi assignment setiap minggu. Okay, katakanlah kita kelas hari Jumaat, hari Sabtu saya akan bagi assignment, you kena submit dalam within atau 3 atau 4 hari. Okay, 3 atau 4 hari. So, kalau kata untuk kelas degree saya sekarang ni, memang you akan take time lah 2-3 minggu untuk follow. But and then you dah boleh catch up, dah boleh menulis program, you dah boleh within dalam 1-2 days, you dah bersiap dah program. Okay, so itu assignment, itu saya punya cara, makna every week akan ada assignment. Okay, topik yang saya sentuh pada minggu itu saya akan bagi assignment. So you kena be alert, please. Assignment perlu upload pada My Guru, jangan hantar kepada WhatsApp saya atau perlu email. Saya akan tengoklah miss look tu selalu berlaku lah, takut dia jadi masuk spam dan sebagainya. Okay, so please kita jadikan platform My Guru sebagai kita punya platform sebarang maklumat, sebarang berhantaran assignment lah. Jangan beri kepada saya punya email dan juga WhatsApp. So please be alert sebab saya akan ada due date. Each of your assignment tu akan ada due date. Dan kalau awak terlepas due date tersebut, maknanya awak tak boleh dah hantar dah. Okay, kalau saya kata bagi 3 hari, you kena hantar dalam within 3 hari. Okay, and then the third one yang awak kena alert,
program ni awak tak boleh copy paste. Okay, please don't be copy paste. Saya tahu macam mana kalau awak copy paste from your friend. Okay, kalau kata benda tu memang perlu ditulis begitu, acceptable, okay, saya accept. Okay, tapi kalau kata setiap kali saya tengok both of you ataupun ada beberapa yang pattern yang sama, jawapan yang sama, I know you are copy paste each other, ataupun kita tak boleh nak kata you discuss each other. Okay, kalau you do your own, sometimes you akan ada error. Tapi kalau kata error tu sama and then you punya syntax tu semua sama, something is there lah. Okay, kita akan tengok progress. I will keep track your progress. Okay, kita ada di My Guru, kita ada monitoring. Okay, so saya akan keep track your progress lah. Alright, so this is programming. Before this, a little bit about myself. Sebelum ni saya as a system analyst dan juga programmer dekat MINDEF, Ministry of Defence, Kementerian Pertahanan. Sebelum saya join UPSI past 17 years old, 17 tahun dah saya dengan UPSI. Okay, my bidang saya ialah Artificial Intelligence, AI, more on agent software, programming. Okay, so saya now kita mungkin semester ni kita nak pergi kepada Java, kita pergi Java dahulu. Okay, mungkin next semester kita akan pergi kepada Python dan sebagainya lah, the acceptable language, programming language yang ada di market sekarang. Okay, so even though you are diploma student, okay, I will not giving you a basic. Saya akan bagi what is the core of the programming. Apa content programming yang saya perlu bagi, saya akan bagi kepada awak. But I will saya tak akan bagi benda. I will teach you how starting from the level yang you boleh adapt sampai you boleh cope sendiri dan masukkan tambah sendiri. Okay, jadikan one whole project lah. Okay, for your group project, ikut MySys saya ni ada 30 orang. Okay, ada 30 orang. So saya nak minta dalam minggu yang kedua ni awak dah set awak punya group 5 orang dalam satu group. Okay, find your group member. Saya takkan divide your group. You cari orang, you cari member yang you are comfortable with, awak selesa, yang awak ngam, awak tak gaduh, yang boleh contribute, because I don't want to listen. Ataupun saya tak nak terima WhatsApp yang tak ada contribution, kemudian nak tukar ahli, nak tukar ni, no. Okay. So please, dalam minggu kedua ni, please awak divide yourself to 5 people in one group. Okay, and then kemudian beri kepada saya nama senarai nama tu di WhatsApp. Okay, saya nak divide dekat dalam My Guru lah. So bila saya bagi tugasan ataupun assignment dalam My Guru, awak akan upload assignment tu sebagai satu kumpulan. Okay, satu kumpulan. Jadi yang itu yang ke berapa tip, yang poin yang ke berapa saya tak tahulah, yang keempat kot. Okey, dan yang seterusnya ialah mengenai makmal kita ya. Okey, makmal kita. So since you are in campus, okey, mungkin makmal kita ialah di IKL. Okey, saya akan buat IKL, cuma IKL sekarang ini lab dia punya komputer ataupun PC tidak mencukupi untuk 30 orang. So hopefully all of you dah ada PC sendiri. Okay, and all of you dah boleh dah download Java JDK yang saya minta ya. JDK yang saya minta dalam awak punya komputer lah. So kita akan boleh buat kita punya Java programming dengan lebih baik. Okay, konten untuk khusus ini sebenarnya bukan merujuk kepada Java. Kita nak tengok kepada OOP programming. Okay, Java is just a support language. So bila awak boleh tengok, bila awak boleh buat OOP language, you can transform yourself to any language. Okay, to any language, Python, Perl dan sebagainya. Okay, you dah boleh transform. Sebelum ni belajar bahasa apa? C++. Tak. Tak baca. Tak baca apa-apa. Tak baca lagi. Oh, semester kedua ni yang pertama ya? Ya. Oh, yang pertama. Ada hari tu yang siapa yang dah pernah belajar Java hari tu? Syakira. Syakira. Syakira belajar di mana Syakira? Sekolah menengah. Sekolah menengah di sekolah lah.
Betul? Syakira ada di sini? Syakira tiada di sini. Belajar yang public static void. Public static void untuk void main lah. Doktor Syakira dah jawab dekat message cik. Oh, okey. Ya. Saya tengok message dia. Alright. Okay, so this is first time awak belajar programming? Ya. Okay, so kita akan cuba. Mana saya punya performa ni? Okay, untuk awak punya kursus ni kursus awak ni pemberat dia adalah 70-30. 70-30. Maknanya 70 tugasan, 30 final exam. Okay, jadi 70 tu akan meliputi kuis. Sebentar ya, saya project ke ni sekejap. Macam mana saya nak project ni? Okay, sebentar. Bagi saya buka sekejap. Okay. Alright. Okay, lihat pada skrin ya. Okay, this is your proforma. Okay, kalau awak lihat di sini, pemberat kita adalah 70-30, meaning that quiz, kalau ikut sini quiz saya nak buat di sini ada 2 kali, tapi saya nak buat sekali saja quiz. Okay, untuk semester ni saya nak buat quiz sekali saja. Okay, di mana quiz akan mengambil 10% saja. Saya akan more on your punya assignment individual. Okay, assignment individual 40%. So part 50 dan projek awak adalah 20%. Okay, so saya akan more straighten ataupun fokus kepada awak punya tugasan individu, sama ada dalam grup ataupun individual lah. Okay, quiz saya akan buat sekali saja untuk quiz. Kita akan buat mungkin kita akan buat secara online lah. Okay, online ataupun praktikal kita akan decide later. Alright, so you punya before your final exam akan ada contribution of 70%. And then your final exam will be 30% lah. 30% your final will cover in English. Okay, akan cover kepada yang subjek yang kita akan belajar lah. Okay, now kalau awak lihat ya, awak punya keperluan ni perlu ada lulus MKS 1013, but this is I'm not sure, tapi saya rasa dah tak ada lah ni lulus MKS 1013 ni. Okay, and then you punya rujukan, awak boleh banyak ya rujukan ni, awak sama ada online ataupun awak boleh pergi ke our beautiful library tu untuk cari kepada programming with Java. Okay, Bala Guru Sami 2019 ni, programming with Java is a very simple material yang awak boleh ambil dan rujuk lah. Awak boleh pinjam dan awak boleh rujuk. Okay, there's a lot of thing awak boleh buat. Kita akan belajar is more on core of the programming. Kita tak akan pergi kepada game development using Java dan everything, no. Saya akan pergi kepada ialah core programming with Java. Okay, and then you akan gunakan platform IDE dan juga platform command prompt lah, dan juga Notepad sebagai awak punya program, sebagai awak punya learning media. Okay, alright, first thing hari ni saya akan masuk kepada chapter yang pertama. Any question sebelum tu? Ada apa-apa soalan? Okay, ada apa-apa soalan? Kalau tiada, saya nak proceed kepada chapter yang pertama. Right. This is actually introduction. Kenapa awak perlu belajar programming ni? OOP. Why we need this OOP compared to the procedural programming? Okay, let me project this one.
Sekejap ya. Okay. So I shut down this one. Okay. Now. Alright, take a look at kita punya screen ya. Pertama ni, right. Sebelum tu saya akan record. Saya akan record kita punya kelas. So I can upload this to my guru. Okay. This to my class. Okay, the way of our learning, awak boleh interrupt. Kalau awak tak faham, awak boleh interrupt kepada saya. Okay, tak perlu tunggu di akhir ataupun selepas kelas awak boleh interrupt, nak bertanya, tak perlu ya. You boleh interrupt. Jika awak tidak jelas, awak boleh interrupt kepada saya terus. Okay, I have no problem with that. Okay, now tengok kepada chapter 1 ni. Hari ni kita pergi pada chapter 1 iaitu ni silap. Okay, procedural programming. Kalau awak lihat ya, dunia program ni is very complicated. Bukan complicated, actually very unique. For me it's very unique. Sebab apa? Kita ada banyak bahasa banyak bahasa yang distruktur. Distruktur maksudnya dah diprogramkan oleh manusia untuk dia run, compile, keluarkan output berdasarkan kepada apa yang kita request. Alright. Jadi traditional programming ni bila language programming diperkenalkan, banyak sebenarnya jenis-jenis kita boleh katakan pengaturcaraan yang awal. Contohnya menggunakan C, Pascal, Basic, Ada dan COBOL. Ini semua adalah nama-nama programming language. Okay, bahasa pengaturcaraan. Macam bahasa pengaturcaraan kita yang akan belajar ialah Java. Alright, kalau macam saya dulu saya belajar COBOL, Basic dan sebagainya lah. Alright. Bila you belajar programming, okay, one tip yang saya nak beritahu ya, bila awak nak menjadi seorang programmer, first thing awak kena banyak imagination. Awak kena banyak imajinasi lah. Okay, so as a programmer, that's why orang kata kalau IT geeks ni, maknanya IT nerd ni semua perlu orang yang tak ada life. No, there's no such thing that tak ada life sebenarnya. Kita banyak gunakan kepada kita punya right brain lah. Okay, maknanya awak kena imagine macam mana nak buat. And then kalau kata you nak starting as a programmer, okay, you as a programmer, awak kena banyak buat latihan lah. Okay, buat latihan dan juga mungkin on the first place kena hafal syntax. Karena syntax before you can create your own syntax. Okay, so dia banyak kepada data structure. Okay, macam mana awak nak store data. Because bila you involve nanti, awak akan keluar dan bekerja dalam bidang IT ni, sama ada as a programmer, network analyst, network engineer, server engineer dan sebagainya. Okay, pertama yang awak kena tahu how the data is stored. How the data is stored. That's why bila dah tahu data tu disimpan, awak itu yang menjurus kepada keluarnya hacker dan juga cracker. Okay, sebab hacker and cracker know how the data is stored, mana data tu disimpan dan macam mana nak crack ataupun nak hack data tersebut. Okay, so bila awak dah tahu itu, okay, awak dah boleh design algorithm. Okay, so this kind of algorithm ialah sebenarnya flowchart. Flowchart macam mana sesuatu program tu nak dilaksanakan. Walaupun you are as a good programmer, dah pro programmer, algorithm is very important. Okay, bila awak bekerja nanti in one group, okay, awak akan discuss ialah about algorithm dulu, flowchart. Apa sebenarnya sistem tu nak. Okay, macam mana output nak dikeluarkan. Sebab apa pentingnya designing algorithm ni adalah kerana untuk mengurangkan masa dan kos.
Okay, kita tak nak keep orang kata apa, fixing benda yang sama. Okay, dalam pengatur cara, dalam dunia ataupun bidang pekerjaan IT, first thing yang kena tahu ialah due date. Okay, awak kena alert tentang due date. Nah, that's why saya akan train kepada awak kena hantar assignment awak is based on due date. Awak kena hantar melalui kepada due date. Okay, kalau sebab apa kalau awak over due date, maknanya awak melepasi masa tarikh akhir tu untuk hantar tugasan. Sebab apa, kalau kata company nanti akan orang kata menyebabkan kerugian ataupun kos yang tinggi. Okay, sebab dalam certain company, IT company, mereka tidak ada in-house programmer ataupun tidak ada in-house skill. Sometimes mereka kena ada hire daripada luar. Jadi bila ada masa katakanlah 2 hari, 3 hari benda tu tidak dapat dilaksanakan, jadi pembayaran ataupun kos duit tu akan meningkat lah. Okay, sebab nak bayar pada hari dah lah hari tu meningkat. Okay, masa tu dah dipanjangkan. Okay, kita nak gunakan skill orang tu perlu bayar lagi, bukan benda yang murah. So it is very important untuk orang kata apa, have a skill dan juga kena ada alert dengan due dates lah. That's why some of the IT gigs ni, saya kata IT gigs lah ya. Okay, more on kita spending on time kepada screen lah sebab kita kejar masa. Okay. So and then you tengok kalau advertisement pun kalau nak cari-cari programmer dan sebagainya pun mereka kena kata perlu memang ada experience in using those software. Sebab apa? Itulah okay, untuk menjimatkan masa. Sebab kalau buat in-house skill ni lagi murah daripada kita nak hire daripada luar. Okay, so bila you dah design algorithm ni, you akan translate algorithm into codes. Okay, so kita akan buat yang ini. Okay, algorithm ni saya akan buat kemudian sebab ini melibatkan UML. Okay, kita akan buat mungkin dalam lab nanti untuk awak buat menggunakan Raptor lah. Okay, kita ada satu software iaitu Raptor untuk awak buat awak punya flowchart dan sebagainya. So daripada situ saya akan ajar awak how you create you punya program. Okay, now when we talk about the early programming, bila kita bercakap pasal pengaturcaraan yang awal, okay, dipanggil sebagai procedural programming, procedure. Okay, bila awak sebut saja procedure, awak tahu there is a step. Mesti ada step, mesti ada SOP, mesti ada cara langkah-langkah yang perlu diambil ataupun perlu diikut. Okay, dalam procedural programming, dia punya weakness ialah kelemahannya data and operation are separated. Data dan juga operasi melaksanakan data tadi, operasi yang kita declare untuk laksanakan data tadi secara berasingan. Bila berasingan, lokasi ataupun allocation of data dalam memory adalah dua, maknanya ataupun berasingan, tidak berada di satu tempat. Okay, that's why kita banyak data-data yang kita hantar ataupun data-data yang dalam bentuk separated ni, dalam bentuk berasingan ini menyebabkan kita boleh katakan kepada peningkatan penggunaan hardware lah. Okay, penggunaan hardware. Alright, sebagai contohnya pada 2000 kita ada 7 flagship. Okay, pada tahun 2000 millennium tahun 2000, okay, di mana wujudnya Putrajaya, Cyberjaya dan sebagainya, dan pada waktu itu kerajaan melancarkan 7 flagship of multimedia. Okay, di mana salah satu dia ialah penggunaan chip pada kad pengenalan. Chip kita, kad pengenalan kita tu ada chip. Okay, dan awak lihat pada waktu itu apa yang berlaku, kita adanya berita-berita yang di mana seorang warga negara ada mempunyai 2 kad pengenalan. Jadi apa yang berlaku di situ sebenarnya menunjukkan bahawa chip yang dibina ataupun chip yang dicipta itu tidak mampu menampung kepada aksara ataupun maklumat warga negara tersebutlah, warga negara yang mempunyai maklumat
banyaklah. Okay, because of what? Data dan operation on the data are separated. Tidak ada satu located memory lah. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu, okay, kita buat penambahbaikan pada chip IC dan data, okay, kita transform daripada separated data ini kepada jadi satu lah, satu locality lah, okay. Right. Okay, dan metodologi metodologi, kita perlukan metodologi yang sending data to the procedure ataupun function tadi. So this is actually semua mengambil masa lah. Okay, so kalau saya transform apa yang saya cakap tadi dalam diagram, kau lihat kita ada satu function A ataupun kita ada satu code segment function A. Okay, kita nak hantar data elemen ni kepada function B. What happen, kita akan ada satu langkah, okay, kita declare function A and then kita ambil satu metodologi untuk ambil data elemen ni kepada function B. Dan satu lagi, gambar raja ini menunjukkan bahawa jika function A tidak selesai ataupun tidak dikompil, dilaksanakan sepenuhnya, kita tidak boleh laksanakan function B. Okay? Tidak boleh laksanakan function B. So this is waste of time. Okay? So this is waste of time dalam satu line programming lah. So apa yang berlaku ialah function A akan mengambil masa kurang mungkin 1-2 saat. Okay? Kemudian bila dah ada outputnya ataupun ada data elemen yang telah pun diproses, baru boleh masuk kepada function B. Okay, so this is actually weakness lah. Doktor? Ya. Sorry for interrupt. Okay, kita tak nampak slide. Tak nampak slide? Oh, wait lah. Mana slide saya ada dua ya. Okay, sebentar ya. Okay, nampak? Belum lagi. Nampak tak? Tak nampak. Mungkin sebab Nampak. Nampak? Nampak? Naufal nampak? Siapa yang tak nampak tadi? Naufal? oh, okay, nampak. Okay, so saya boleh proceed? Okay, saya proceed ya. Okay, sekarang saya berada di slide yang keempat. Okay, slide yang keempat. Alright, saya ulang sekali lagi. Okay, untuk diagram ni, alright, jika awak tidak selesaikan function A, awak tidak boleh laksanakan function B. Okay, so bila ini berlaku, apa yang akan akibat dia ialah kos akan meningkat dan juga masa akan lebih panjang lah. Okay, program itu untuk dilaksanakan. So I believe, saya percaya macam you all ialah zaman IT, inilah zaman yang canggih sekarang ini. Okay, kalau kata you experience you punya komputer lambat, okay, sometimes you punya YouTube, your video is loading lambat, semuanya you dah frustrated. Because of what? Awak dah biasa diberi benda-benda yang cepat diproses. Okay, when things yang lambat diproses, itu akan buat frustration lah. Okay, so itu zaman dahulu. Itu program zaman dahulu. So apabila kita masuk kepada zaman yang serba canggih, serba banyak, serba mass, serba besar, okay, data-data yang telah pun yang diperlukan itu
data-data yang diperlukan itu adalah dalam kuantiti yang banyak ataupun perlu dianalisis dengan cepat. Jadi procedural programming tidak relevan lagi. Okay, tidak relevan lagi. Okay, contoh-contoh procedural programming yang selalunya dilaksanakan sebelum ini banyak kita boleh lihat lah. Mungkin dalam penggunaan kita punya mobile phone. Okay, mobile phone kita, dan juga banyak penggunaan dalam software-software yang kita gunakan lah, yang mana tidak ada interaksi yang orang kata apa, dua hala antara user dan juga klien lah. Right, so apa yang perlu berlaku ialah sekarang kita kena transform. Kita kena transform that weakness procedural programming tu pergi kepada OOP programming. Okay, kita kena transform because sekarang pun everything is in OOP programming. Right, so bila OOP programming, apa yang kita akan buat? Kita akan program based on object. Okay, based on object. Kalau saya sebut object, okay, you kena imagine objek di surrounding kita ni, contoh dia ialah meja, okay, kerusi, kereta, apa lagi, mungkin cawan. Cawan is one object. Awak juga ialah satu objek. Okay, kita akan based on object. Kita akan program perkara itu on object. Kalau kita transform kepada task, mungkin kita akan program berdasarkan task. Okay, berdasarkan kepada tugasan apa yang sebenarnya kita nak buat. Okay, rather daripada kita nak buat function, kita pergi kepada objek. Alright. So dalam OOP ni, awak kena, bila awak buat awak punya program, awak kena fikir objek apa yang awak nak create. You are creating one object. Okay, so dia berbeza dengan you creating one line by line. Berbeza sangat. Okay, so bila awak create objek, awak kena bayangkan objek is melding of data, ikatan antara data dan juga prosedur. Okay, jadi awak dah transform dia jadi satu. Data dan prosedur that manipulate that data. Okay, tak apa, kita tengok dulu apa maksud dia. Saya akan jelaskan lagi dalam bentuk analogi yang lain. Data in an object are known as attribute. Okay, awak kena ingat ya. Sometimes dalam kelas saya akan sebut attribute. Saya akan sebut body. Saya akan sebut variable. Saya akan sebut method. Itu semua adalah attribute. Itu semua adalah data. So awak kena pasti. Okay, program yang kita akan buat ialah program with body. Okay, with data. So dia ada attributes, dia ada variable dia ada constructor dia dan sebagainya. Alright, so prosedur dan function yang dalam objek tersebut adalah method. Okay, prosedur yang nak melaksanakan data tadi ialah method. Okay, now cuba imagine, katakanlah saya ada student di sini ya. Saya cuba lihat student saya di sini. Okay, Rushida. Okay, Rushida is one object. So everyone please take note, Rushida is one object. Apa data Rushida? Kalau saya sebut data, apa data pada Rushida? Rushida ada nama. Okay. Rushida ada alamat. Dia ada nombor telefon. Dia dia pelajar kos mana. Okay. Semester berapa. Itu semua data. Itu semua data. Tapi kalau saya sebut function, apa yang function pada Rushida? Awak tak boleh jawab Rushida boleh makan, Rushida boleh minum, Rushida boleh tidur. No, that's not a function. That's not a function. Itu bukan function yang kita maksudkan dalam programming. Function awak kena tengok definisi dia semula adalah apa dia? Prosedur yang manipulate. Prosedur yang manipulate that data. Okay, prosedur that manipulate that data. Maksud dia ialah apa? Prosedur yang kita gunakan ke atas data tersebut. Contoh Rushida ada nama, ada nombor IC, ada alamat. Apa yang kita boleh gunakan nama, nombor IC dengan alamat tadi untuk register Rushida sebagai pelajar. Nampak? Kalau kita nak buat registration pendaftaran is method ataupun function. Okay, kita boleh gunakan nama, alamat dan juga nombor IC Rushida tadi untuk daftarkan dia sebagai seorang pelajar UPSI. Apa lagi yang boleh kita buat? Okey, kita gunakan nama, nombor IC dan juga alamat tadi untuk daftarkan Rushida sebagai seorang pelajar kelas driving.
Apa lagi? Rushida gunakan nama, nama, alamat, nombor telefon dia dan juga mungkin nombor akaun dia untuk membeli di Lazada. Buat online shopping. That is method. Ataupun Rushida dia nak delete, Rushida nak gunakan alamat dia, kemudian dia nak transform, gunakan function delete untuk tukar alamat dia. Mungkin dia berpindah ke negeri lain dan sebagainya. Itu function ataupun prosedur. Prosedur yang boleh kita gunakan ke atas data yang kita declare tadi. Okay, Rushida declare nama dia, alamat, nombor telefon dan sebagainya. Tapi apa prosedur dia buat? Dia boleh buat pendaftaran, dia boleh buat pinjaman buku, dia boleh apa lagi? Membayar yuran. Okay, itu dia prosedur. Bukan dia, saya repeat sekali lagi, bukan awak masukkan dia boleh sebagai objek lain, dia boleh makan, minum dan sebagainya. No. Alright, katakanlah pula ya, katakan pula kita buat objek yang lain, bukan sebagai Rushida, mungkin kerusi tadi. Okay, kerusi tadi. Kerusi, apa data dia? Kerusi mempunyai struktur. Kerusi mesti mempunyai kaki. Mesti sama ada dia punya bahan ialah kayu, okay, apa lagi? Cushion dan sebagainya. Berbentuk segi empat, mesti berbentuk. Okay. Dan apa yang kita boleh buat dengan kerusi tadi? Function kerusi tadi. Apa yang kita boleh buat dengan function kerusi tadi? Okay, pertama kita boleh buat function dia ialah kita boleh design kerusi yang baru. Contohnya mungkin kita nak pergi kepada kerusi tersebut. Okay, design kepada yang lain. Berapa ukur? Kita nak buat pengiraan ukur besar ataupun saiz kerusi tersebut. Yang kedua, mungkin kita nak buat pembelian online. Kerusi mana yang kita nak buat berdasarkan kepada data yang nak masukkan. Kita search. Itu prosedur. Search for the kerusi yang sesuai. Okay, kita gunakan data tadi. Alright, kita nak kerusi yang berkayu, berkaki 4. Okay, tinggi dia dalam 2 meter ataupun 1 meter. Okay, berbentuk 4 segi. Itu semua data. Prosedur kita nak search for the kerusi yang tersebut. Dapat ataupun tidak. Okay, itu adalah berdasarkan kepada objek lah. Okay, now kita pergi lagi kepada yang seterusnya before kita pergi pada praktikal. Okay, this actually you punya dalam diagram lah. Bila you ada objek, you mesti ada attribute. Bila ada objek, ada attribute. Kecuali dia ialah non-body program. Okay, non-body program ada 2 saja, abstract dengan interface. Okay, tapi kalau untuk Java yang ini, saya akan jawab ialah dengan with body program, iaitu awak ada objek, ada attributes dan data. Okay, untuk awak gunakan data tersebut tadi, awak akan apply ialah prosedur. Okay, awak apply prosedur untuk gunakan data yang awak declare tadi. Okay, awak akan apply prosedur dan data tersebut tadi sama ada boleh diproses dan menjadi data yang lain. That's why ada arrow 2 arah ni. Okay, data yang awak proses tadi boleh, data yang awak gunakan tadi awak proses dan jadikan data yang lain kepada objek yang lain. Contohnya macam tadi ya, macam Rushida data dia, tapi apa yang buat bila opsi ambil data Rushida, okay, apa yang dia kena buat, dia akan tengok Rushida ni dah complete tak semester pertama. Okay, by apa? By IC dan juga nombor matrik tadi. Dia boleh tengok apa subjek yang Rushida dah complete. Okay, mungkin Rushida berapa dia punya CGPA dan sebagainya. Nampak objek yang lain. Objek seperti bendahari, objek seperti akademi, objek seperti asrama, objek seperti keselamatan. Tengok Rushida nak grad. Rushida ni dah bayar tak duit? Ada tak denda-denda yang perlu dibayar? Itu dah pergi kepada bendahari dan sebagainya. Nampak tak? Okay, menjadi satu data kepada objek yang lain. Dan bila awak buat programming berasaskan OOP ni, okay, the best one is because encapsulation. Encapsulation dalam bahasa pasar saya lah ya, saya akan jawab dalam bahasa pasar saya ni, ialah bungkus. Kita bungkus. Okay, data dan behavior ataupun method tadi kita bungkuskan jadi satu. Okay, so you imagine bila saya sebut bungkus, ialah bungkusan dalam bentuk apa-apa bungkusan. Okay, guni ke apa ke awak bungkuskan. Bila awak bungkuskan, awak nampak tak apa yang ada dalam tu? Tak nampak kan?
Awak nampak tak apa benda yang ni, kecuali lah awak bungkus dengan plastik Lucina, yelah awak akan nampak. Tapi di sini kita imagine kan dibungkus dengan guni yang tidak ada, awak tak nampak apa di dalam dia. Bila tidak nampak apa dalam dia, okay, kita boleh katakan kita ada konsep data hiding. Kita nak hide data from other object in the program. Okay, jadi bungkusan pertama kita tak nampak apa bungkusan yang pertama yang kita dah bungkus tadi. Kemudian kita ada bungkusan kedua. Kita pun tak nampak bungkusan kedua kita tadi. Okay, so bila awak buat OOP, the advantage is ada data hiding. Awak boleh ability objek data tersebut menggunakan ancestor. Saya akan ajar awak, kita ada ancestor, kita ada public, private, protected ancestor. So nak capai data tersebut perlu ada cara dia. Okay, now only object and method should be able to rightly manipulate its attribute. Method itu saja yang boleh manipulate attribute tu. Contohnya Rushida tadi. Rushida ada attribute, ada data. Okay. Method yang dibenarkan sahaja yang boleh apply ataupun boleh manipulate, tukar Rushida tadi. Contohnya ialah pendaftaran ataupun editing of Rushida punya alamat. Okay, siapa yang boleh buat? Yang nak buat tu mesti kena ada ni lah kebenaran. Okay, ataupun sesiapa saja yang diberi kuasa untuk buat tadi. Okay. Dan other object are allowed to manipulate an object attribute via the object method. Kalau objek yang lain ya, contohnya objek yang kedua, benda hari tadi. Okay, nak manipulate kepada data Rushida, apa yang dia perlu melalui method yang ada data tersebut. Maknanya dia kena pergi akademik lah. Okay, sebab Rushida punya data berada di akademik. Benda hari, keselamatan dan sebagainya, pusat sukan dan sebagainya, apa-apa yang di luar akademik itu semuanya mencapai data di akademik. Nak capai tu ialah melalui akademik punya method lah. Okay. And then this is indirect access is known as programming interface. Okay. Kalau awak tengok bila awak nak interface kita ada interaction dalam apa-apa programming dalam dunia ICT ni, the best way is in between the interaction lah, sama ada objek dengan objek ataupun attribute dengan attribute, data dengan data. The interaction must be there. Okay, dan untuk interaction itu ialah dengan menggunakan programming interface lah. Okay, antara muka. Contohnya awak pergi ATM machine. Okay, your data is inside your ATM machine ataupun dalam server bank tersebut. Okay, dia nak interact dengan awak nak keluarkan duit ialah melalui apa? Takkan awak nak pergi sebut dekat server tu keluarkan duit saya? No. What you have to do, you go to ATM machine and then you key in. Muka atau screen yang awak nak key in all your data itu ialah interface lah. Okay, perlu ada interface. So awak boleh tahu interact mana butang yang awak nak tekan, apa yang awak perlu masukkan, apa yang diminta. Okay, apa yang awak perlu buat, itu semua melalui interface. Dia akan bagi awak arahan untuk buat apa. Okay, so this is object, one object. Maknanya ATM machine tu ialah one object. Server is one object. Okay, so nak keluarkan duit awak tu, objek antara objek akan interact. Okay. Alright, benefit of OOP ni, okay, save development time. Saya selalu sebut. Okay, OOP is save development time because you akan reusable code. Kita akan banyak reusable code. Kita as a programmer, kalau orang yang malas nak type code banyak-banyak. Okay, type code panjang-panjang. Kita akan reusable code, kita akan point saja. Kita akan refer saja. Kat mana dia simpan, di situ kita akan refer. Okay, so bila objek tu dah create, dia boleh digunakan ada application lah, senang. Banyak-banyak file pun boleh kita buat. Yang kedua ialah easier debugging. Bila awak bungkus data dengan prosedur tadi, senang saja. Yang mana rosak, buang. Nak tambah senang. Awak takkan usik bungkusan yang kedua dan seterusnya. Awak takkan usik kod segmen ataupun kelas-kelas yang berikutnya. Okay. Awak akan easily buang kelas tersebut dan tambah mana yang awak nak
buat. Ataupun debugging sebenarnya awak senang nak pergi ke mana, error mana yang tadi yang keluar error, awak senang nak resolve error tersebut. Okay, so this is actually two main why we need to learn OOP, because we want to save development time in programming, and then another one is for you to easier debugging. Bila awak buat nanti dengan command prompt, usually you punya syntax ataupun error awak kena cari sendiri. Tapi kalau awak buat dengan IDE, NetBeans, usually error tu telah pun di highlight ataupun diberitahu kat mana error. So that's why saya lebih gemar ajar student saya menggunakan command prompt. So you cari error you sendiri. Okay, so IDE pun saya akan buat because some of the company akan gunakan IDE software. Tidak akan gunakan command prompt sebab dia tak nak beratkan komputer, dia punya server dan sebagainya. But kalau awak buat begitu, nanti kalau ada awak tak ada IDE, awak tak boleh nak survive. Awak kena guna juga dengan command prompt. So because command prompt CMD banyak dalam komputer semua ada command prompt. Okay, now this is actually you punya OOP language. Pure OOP language ialah Smalltalk, Eiffel, Actor, Java. So Java is one of the core OOP language lah. Okay, and then now sekarang ni ada penambahan kepada Objective-C, Object Pascal dan juga C++. C++ pun dah ambil kepada OO language. Dia dah transform tapi minor sahaja, not overall. Even though dia punya platform pun tak banyak guna kepada syntax OOP. You kena change kepada environment baru boleh guna kepada OOP language. Okay, so this is actually yang kita akan belajar untuk untuk OOP class ni. Right, so any question before saya proceed? Saya nak pergi kepada chapter 2. Iaitu OOP principle. Okay, OOP principle. Right, so I won't take, saya rasa kita tak akan ambil lama lah kelas untuk hari ni. Because I need to show, what is that? Adakah prosedur lebih kepada proses sesebuah pendaftaran? Tidak. No, Syami, no. Dia macam ni, dia depends kepada, adakah awak masukkan contoh dia sebuah pendaftaran? Yes, proses sebuah bukan proses tersebut, step ataupun function pendaftaran tu. Okay, function pendaftaran lah. Prosedur tu more on function pendaftaran. Okay, kalau awak ambil contoh pendaftaran. So data yang data satu objek, contohnya data pelajar tu, nama dan semuanya kita boleh gunakanlah dalam pendaftaran tersebut. So pendaftaran tu is more on procedure ataupun method. Pendaftaran itself. Okay, because sekarang ni saya sebab komputer lain. Alright, so okay. Okay, boleh Syami? Syami faham tak? Okay, now take a look dulu ya. Okay, tak apa, pelan-pelan dahulu because kita ada lagi yang saya perlu buat. Alright, now bila awak buat awak punya OOP hari ni kita pergi kepada teori dulu. Okay, hari ni kelas ialah kepada teori dahulu. Minggu depan saya akan setkan lab, kita akan pergi kepada more on practical. Okay, so I will repeat again about, saya akan bawa apa yang saya cakap hari ini dalam saya punya practical. Alright, divide and conquer principle. The first step dalam awak design a program is to divide the overall program into a number of objects. You as a programmer, when you as a programmer, first thing awak akan dapat task itu dalam overall program ataupun benda yang besar. Okay, klien datang kepada kita, okay, saya nak buat satu program, saya nak ada satu program yang mana A, B, C, D, E. Contohnya, dia akan cakap begitu saja. Okay. So apa yang kita akan buat, apa yang kita berlaku dalam IT department ataupun IT site ni, kita akan divide apa yang klien nak itu kepada small object.
Okay, kita akan identify siapa dia punya stakeholder, maknanya siapa yang akan terlibat. Okay, siapa yang akan terlibat, admin dia siapa, user dia siapa, okay, ataupun orang-orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat yang terlibat. Right, kalau kata ada berlaku error ataupun siapa yang boleh justify dan sebagainya, kita akan pergi kepada objek. Yang kedua, kita akan tengok kepada method tersebut. Apa method yang kita nak laksanakan? Macam klien cakap tadi, okay, saya nak method print. Every proses dalam program tersebut mesti di-save dan di-print. Contohnya, mesti ada butang ataupun mesti ada function print. Okay, saya nak ada satu bukti. So, kita boleh buat method apa yang dia nak. Right, so kita identify apa stakeholder, siapa yang terlibat, method apa, kalau error berlaku bagaimana nak resolve. Okay, then kita boleh save ataupun kita nak save file tersebut di mana, server mana nak guna. Okay, so dia akan datang daripada besar, kita akan pergi kepada kecil-kecil berdasarkan pada objek. Objek tadi ialah data dan juga prosedur. Kepada data dan juga prosedur. Awak put inside your mind, object is data and procedure. Okay, mesti bind together, data and procedure. Right, kemudian bila kita dah ada tadi, kita dah possible, kita akan pergi kepada manageable task lah. Apa yang task yang kita nak buat. Okay, itu yang kita pecahkan lah. Siapa network yang nak buat, programmer, kalau kita ada designer, kalau kita ada engineer dan sebagainya. Okay, kita tak akan buat program, you as a programmer tak akan buat program yang besar, seorang diri, okay, selama-lamanya, no, tak ada. Okay, you akan diberi program yang kecil oleh your boss. Okay, dalam OOP, konsep dia macam tu. Bila awak buat satu situation, awak kena divide dan juga awak kena identify. Dan juga identify tu maksudnya awak akan fokus on that saja. Okay, and then you punya pertama nak jadi good programmer, you kena ada abstraction skill. Abstraction ni you fokus. Features apa yang objek you nak trying to work on. Okay, you akan try dig, akan cari apa sebenarnya ciri-ciri objek yang awak sedang laksanakan. Contohnya awak nak buat awak nak buat security alert untuk satu sistem. Okay, so apa ciri-ciri yang awak nak kena ada dalam security alert tu. Awak akan dig. Awak akan korek dan awak akan declare. Alright, itu abstraction principle yang pertama. Dalam buat OOP, awak kena ada abstraction sebab kita tak nak pergi pada fixing error setiap kali lah. Itu waste time. Nak setiap kali ada error nak fixing sebab awak tak identify on the first place. Tak ada abstract on the first place. Okay, the object design, the object OOP will be abstraction in the sense because they know many of the attribute that characterize. Ini maksudnya lah, bila awak tak ada abstraction on the first place, apa yang akan berlaku? Kita akan ketinggalan banyak attributes. So this is not good as a programmer. Okay, kena ambil 1-2 hari untuk abstract. Dan yang seterusnya ialah encapsulation. Bila you dah abstract, you bungkus. Dapat saja bungkus. Apa benda yang you dapat tu. Okay, you dah kenal what is, you dah tengok apa dia punya attribute, apa action ataupun method yang nak buat, you bungkuskan. Okay, and then you akan buat action, you akan declare ataupun apa dia punya necessary rules yang akan dibuat. Okay, yang pertama encapsulation, yang pertama is abstraction, yang kedua ialah encapsulation. Kalau tajuk di sini pun ialah tajuk object oriented in principle. Divide and conquer, abstraction, encapsulation and modularity. Okay, yang keempat, yang seterusnya kita akan pergi ialah interface principle. Macam mana objek ini nak berinteraksi dan keluarkan kepada user. Okay, dia nak berinteraksi kemudian keluar kepada user pula. Maknanya user dia tak nak tengok program-program language ni. Dia nak tengok button saja. Macam awak pun mungkin awak takkan cari line. Kalau awak pergi satu screen, awak cari button. Mana awak boleh click. Okay, because you are error of clicker. Okay, even though you download tu, saya sure awak tak baca pun apa dia punya term-term tu. You just click next, finish, habis, lega, benda dah save. Benda dah download, install. You don't read any of the requirement ataupun agreement atau apa-apa. Okay, yang terpapar pada skrin tersebut because you are a clicker
generation. Okay, you are not instruction generation yang baca instruction apa perlu buat seterusnya. No. You just go and find your punya button and then click, next, finish, habis. Okay, bila ada error baru gelabah. So there is interface. Memang semua sistem, even though they are built by programming, mesti ada interface. So this is actually to interact, to present a clear public interface. Okay, untuk interact macam mana objek sebenarnya kita create tu can be used. Alright, next is you punya information hiding principle lah. Okay, banyak bungkusan macam mana pun mesti hiding. Okay, banyak macam mana pun programming you, beribu-ribu pun line mesti hide. Mesti hide program tersebut daripada objek yang lain. Mesti hide. Rushida mesti dia hide dia punya data attributes daripada rakan-rakan yang lain. There's no such thing you are bawa you punya attribute data dan tunjuk kepada orang lain. Okay, there's no such thing. Even though you ada IC, ada ke you template you punya IC dekat dada? No. That is konsep hiding lah sebenarnya. Even though maknanya dalam data ni pun sebenarnya kena ada konsep hiding. Okay, cuma dalam OOP ni very simple. Dia punya konsep hiding is guna accessor. Public, private ataupun protected. Protected is more on the inheritance lah. Okay, now next is your, yang seterusnya ialah generality principle. Object should be designed as general as possible. Haiwan. Okay, kita tengok apa dia punya general features. Haiwan. Berkaki, okay, bertangan, tinggal di hutan, okay, apa lagi? Ada makanan, okay, ada kategori haiwan. Itu general principle. Bila awak declare sesuatu data, mesti declare as general as possible. Okay, seorang manusia ada apa? Ataupun seorang human being. Ada apa? Ada nama, ada alamat, ada nombor telefon, mesti ada asal. Mesti ada asal usul. Okay, sama ada parents dia nama apa, negeri mana, bekerjaan apa dan sebagainya. Mesti ada general principle. That is why when you declare your data, even though dekat online ke, tulis form ke, mana-mana thumbprint ke, okay, data-data tersebut disimpan di mana? Cloud. Cloud siapa yang simpan? Kalau kita sekarang banyak guna Google, okay, cloud siapa simpan? US military. Google is supported by US military. Okay, you rasa macam mana dia boleh cari kuncu-kuncu Osama bin Laden dan sebagainya. That's why Osama bin Laden, I'm not sure whether Osama bin Laden ni wujud ataupun tidak. Okay, but how actually they keep track? Keep track by this one lah. Okay, you are awak masuk, awak key in all your data inside the Google, everything. Okay, hari ni awak masuk, awak cari Osama bin Laden. Esok awak masuk, awak cari Osama bin Laden. Third one, awak masuk, awak cari Osama bin Laden. And then suddenly polis datang rumah awak. Because of what? Because they can keep track why you are interested very well in Osama bin Laden. Okay, dan juga macam mana yang dorang solve, polis boleh solve letupan, okay, ataupun yang berlaku lah. They keep track. One of the dorang gunakan ialah dorang keep track melalui inilah. Macam mana mungkin ada seorang yang interested buat bom. So they keep track. Siapa yang buat bom di area tersebut? Mungkin 2 km, 3 km ataupun yang mana-mana yang ni. You know? So please be careful. Alright, because when you declare, you akan declare your generality dan don't be, jangan fikir bila awak masuk internet, your data is safe. No. Okay, no. That's why kita ada internet discipline ataupun internet principle. Okay, please just search for yang awak interested. Mungkin kalau awak kata sekali, 2 kali, 3 kali mungkin ni lah. Okay. Tapi kalau kata memang bertahun-tahun you are searching for that, probably you are working on that. Okay, you betul-betul working on that. How to get acid in Malaysia contohnya. Okay, so case acid. Mungkin bila ada case acid, polis akan cari apa? Polis akan cari sebab nak beli acid mesti ada lesen.
orang yang jual asid mesti ada berlesen, dan nak beli asid, nak beli pun mesti ada kena tulis. So that thing, most of the thing solving is through internet, apa pun through ICT, through IT ni lah, okay, teknologi. So dalam kita punya program ni pun macam tu juga, kita akan try to dig as general as possible. You tinggal kat mana, okay, alamat apa, tengok kalau you kadang-kadang you letak form tu pun sometimes fikir tak logik. You nak tanya harga, you nak tanya gaji orang untuk apa? Nak tanya pendapatan untuk apa? Sebenarnya data-data tersebut boleh digunakan oleh objek-objek yang lain lah. Okay, data-data tersebut boleh diserap. Tiba-tiba you dapat satu message daripada mana, okay, loan dan sebagainya. Dia dapat mana you punya nombor telefon tu. Okay, so think. Alright, so bila buat program ni, that actually itu selitan saja kan, because data is very dangerous. Data is very dangerous. Okay, you dapat data, email ke password pun, you as a human mesti akan terfikir nak masuk, nak tengok apa, itu very dangerous. Okay, so dalam programming ni pun sometimes we as a programmer pun kita akan dig data tersebut as general as possible. Tapi kita akan ada integrity lah, macam mana data yang diberi oleh klien itu untuk kita gunakan sebaik mungkin. Right, objects are designed to solve a kind of task rather than a singular task. Okay, objek ni kita akan design, kita akan buat untuk solve banyak task. Okay, daripada satu singular task. Contoh tadi data Rushida. Nampak tak, once saja Upsi declare ataupun dapatkan data Rushida, pap dia masuk bendahari, pap dia masuk perpustakaan, pap dia masuk keselamatan. Semua unit dekat dalam universiti akan masuk. Semua unit dalam universiti akan masuk. Mana Rushida pergi, dia boleh masuk, dia boleh tengok aja, type nombor matrik. Tak boleh nombor matrik, dia type nombor IC. Tak boleh nombor IC, dia call alamat. Okay, so itu ialah to solve kind of task. Maknanya banyak-banyak yang berlaku ataupun tugasan yang berlaku boleh digunakan melalui ataupun boleh dilaksanakan melalui objek yang kita declare tadi. Sebab objek dalam OOP ialah objek yang bukan stand alone. Boleh digunakan ataupun boleh direference oleh objek lain. Okay, dan seterusnya, this is yang saya suka because of OOP, extensibility. Extensibility ni boleh extend functionality dia. Okay, function dia kita boleh gunakan lebih lanjut ataupun kita boleh gunakan banyak lagi kepada specialized task. Sebab dia banyak kepada reference. Awak tak perlu declare, copy dan paste buat benda yang baru, tak. Dia reference saja, tunjuk. Macam awak pergi kedai lah, awak tunjuk awak nak apa, sabun, ubat gigi, apa lagi, bedak dan sebagainya. Esok awak datang lagi, awak nak tunjuk apa lagi, awak nak beli beras, awak nak beli telur, awak nak beli minyak. Nampak? Dia tak perlu declare, tak perlu hari ni, okey saya datang, awak nak kena cakap saya nak beli ni. Tak, awak pergi je ambil dah, awak bayar. Kan? Sama juga macam ni. Maknanya benda tu dah ada di situ, you just use saja. You refer yang mana you nak, you just use. Walaupun benda yang tersebut ataupun function tersebut di-declare oleh objek yang lain. So this is actually menjimatkan masa. Okay, because of the extensibility principle. So as principle, there's a principle. So ada 2, 4, 6, 7. Ada 7 principle di sini. Okay, yang OOP dapat beri kepada awak. Right, so this is actually the reason why you need to learn OOP in this course. Alright, ataupun dalam A2183. Alright. Okay, now saya habiskan kelas di sini. Okay, saya habiskan kelas saya di sini because kita akan, I think kita akan pergi kepada Lang Makmal ya. Okay, untuk saya tunjukkan, kita mulakan IDE dengan awak punya command prompt. Okay, so kita jumpa minggu hadapan sebab ada, kita jumpa minggu hadapan dalam Makmal, saya akan maklumkan di mana. Okay. Tapi kita akan mula pada pukul 10 lah, insyaAllah. Kita akan mula pada pukul 10. Okay, so jumpa lagi minggu hadapan. Ada apa-apa soalan sebelum saya end up kelas saya? Ada apa-apa soalan?
Tak ada doktor. Okey, kita akan jumpa minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Bye. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.